Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam rakaman kali ini. Okey, untuk rakaman kali ini ada unik sikit pasal saya tak akan cerita pasal emas 100% lah. Saya tak ada fizikal emas yang saya nak tunjukkan sebenarnya untuk kali ini. Saya lebih fokus kepada nak berkongsi kepada anda tips kewangan tentang saving, tentang menyimpan. Okey, menyimpan ni bagi kalangan mana-mana financial advisor dia sebenarnya ada macam-macam. Kalau anda lihat lain orang lain cara. Okey, apa yang diberikan oleh financial advisor termasuk apa yang saya nak bagi tahu hari ini, ia lebih kepada satu panduan saja. Ia lebih kepada satu panduan. Anda boleh ikut kalau dia sesuai, kalau tak sesuai anda kena cari method lain atau metode lain. Okey? Now, apa yang saya nak bagi tahu sini sebelum saya berceritakan tentang saving, saya ceritakan sedikit tentang pengalaman saya. Pasal saya ni asal dia sangat boros. Okey, asal saya sangat boros. Nanti saya akan tunjukkan keborosan saya. Saya pernah tulis dalam Facebook saya tapi dalam bentuk gambar. Saya belum pernah buat dalam video. Dan saya tunjukkan keborosan saya. Saya yakin anda mungkin ada orang yang sangat boros lah. Saya tahu ada orang yang jauh lebih boros daripada saya. Tapi untuk orang yang biasa-biasa macam saya ni, kalau anda tengok, mungkin anda akan rasa takut jugalah. Sebab saya akui bahawa selama saya bekerja sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun saya bekerja. Saya akui saya pernah sampai satu waktu saya terlalu takut pasal saya tidak mempunyai simpanan. Okey, saya tidak mempunyai simpanan. Saya cakap terus terang. Bagi anda yang tahu saya bekerja di mana dan apa jawatan saya, okey, saya ingatkan sekali lagi bahawa jawatan dan penghasilan yang dihasilkan tidak akan menjamin bahawa anda akan hidup senang atau anda akan hidup kaya atau sebagainya. Okey, saya memang punya anak buah. Saya seorang pengurus di satu tempat, saya ada ramai anak buah. Saya akui kalau anak buah saya kata dia tak ada duit, jangan cakap. Saya sendiri pun pernah hidup tak ada duit. Sebab apa? Sebab penghasilan yang saya ada saya habiskan. Saya tak pernah menyimpan. Bukan kata saya tak pernah menyimpan. Menyimpan saya ni bukan satu, apa orang kata, bagi saya bukan satu kepentingan. Saya habiskan tempat macam-macam. Okay, saya habiskan tempat macam-macam. Dan saya beli macam-macam barang. Apa yang saya suka, saya akan beli. Sebab tu saya digelarkan Mat Gadget. Pasal kehidupan saya banyak handphone dan saya banyak benda yang pelik-pelik yang orang tak ada. Terutama berkaitan dengan handphone, berkaitan dengan benda-benda yang teknologi. Kadang sebahagian tu beli tak pakai pun. Okey, saya semenjak daripada sekolah dulu sebenarnya dah diajar pasal bisnes. Pasal mak saya dia menjual nasi lemak dan saya pernah bantu mak saya jual nasi lemak di sekolah. Saya bawa nasi lemak tu di sekolah jual pada kawan-kawan. Alhamdulillah pendapatan dia sebenarnya memang bagus. Okey. So dari situ saya tahu bahawa kalau nak expand duit paling cepat adalah bisnes, tapi nak kena cara yang betul lah sebab bukan semua bisnes tu boleh dalam waktu yang cepat dia boleh expand. Disebabkan jual nasi lemak ni di Malaysia ni orang suka makan nasi lemak, jadi waktu tu bisnes dengan mak saya ni memang bagus. Tapi of course lah sekarang ni dah tak buat lah. Pada usia saya 16 tahun saya pindah ke sekolah asrama. Di situlah detik permulaan saya mula boros. Pasal apa? Dulu duduk dekat orang tua, kita terkawal. Memang waktu Allahyarham ayah saya, dia paksa saya ke sekolah asrama tu sebenarnya untuk saya berdikari. Tapi saya jadi lain. Pasal bila duduk dekat asrama ni, memang dikongkong duduk dalam asrama. Tapi disebabkan kawan-kawan kan, waktu tu mula rasa bebas. Especially kalau dapat outing tu, memang okey. Dan waktu itu saya tak, walaupun saya tahu saya menghabiskan duit orang tua, tapi orang kata macam mana pun saya akan spend benda yang bukan-bukan. Right? Okey, itu pengalaman saya. Habis daripada sekolah, sementara menunggu result SPM, saya bekerja 3 bulan. Okey, saya dapat penghasilan agak lumayan yang membolehkan saya apabila saya pergi ke universiti, saya tak perlu minta duit daripada orang tua. Saya masuk yuran semua saya bayar sendiri. Okey, dan waktu di universiti saya masuk pasukan latihan pegawai simpanan. Ada allowance. Allowance dulu kecil berbanding dengan allowance pegawai sekarang memang besar. Siapa yang pernah masuk Palapis atau Rotu dia tahulah. Okey, waktu itu latihan untuk jadi pegawai simpanan tentera, ada allowance. Itu juga saya gunakan untuk membayar yuran hidup di sana. Tapi masih tak cukup. Masih terpaksa minta dengan orang tua. Okey. Of course lah, orang tua pun bukan orang kaya, bukan orang senang. Okey, dapatlah satu motosikal buruk untuk ulang-alik waktu dulu. Lepas tu masa semester terakhir dah tak boleh nak tahan, motor buruk asyik rosak je, terpaksa beli motor. Itu pun pinjam, bukan pinjam, minta dengan mak. Okey.
Patutnya saya tak perlu sampai tahap macam itulah, boros. Okey, alhamdulillah rezeki saya murah, saya tak perlu tunggu lama untuk dapat kerja. In fact, masa bekerja pun tak boleh juga nak menyimpan. Pasal apa? Terlalu boros. Terlalu boros. Ada je beli handphone lah, beli macam-macam. Alright. Selama 18 tahun saya kerja, saya tak pernah menyimpan duit. Saya cuma harapkan duit daripada KWSP saja. Rumah yang saya beli yang anda tengok sekarang ni pun sebagai besar daripada duit KWSP. Nak mengharapkan saya bayar bulan-bulan. Saya pernah defisit penghasilan saya. Defisit sampai sempat sepinjam dengan orang. Hutang dengan bank tu saya cakap. Hutang dengan bank tu saya cakap. Mana bank saya tak pernah pinjam duit. Semua saya pinjam. Okey. Transition atau orang kata turning point saya bermula pada tahun 2018. Okey. Pada tahun 2018, alhamdulillah Tuhan bagi saya rezeki. Tuhan bagi saya rezeki. Waktu itu saya bertekad. Saya kata kali ini saya mesti menyimpan. Tak kira macam mana pun. Tak kira macam mana pun saya mesti start menyimpan. Okey. Saya dah ceritakan sebahagian daripada masalah kewangan saya daripada peringkat awal. Alhamdulillah, selepas 18 tahun saya boleh recover. Saya dah dapat recover balik dengan usaha. Of course, bantuan daripada Allah. Okay. Saya dapat recover dan saya nak kongsi dengan anda apa yang saya buat untuk tips-tips menyimpan bagi anda yang ada susah. Saya tahu anak-anak buah saya dekat bawah, kalau saya yang penghasilan sedikit tinggi, ada masalah kewangan, apa lagi orang yang kerja bawahan, yang kerja buruh, yang mungkin pendapatan RM1,000, RM1,000, RM2,000. Saya tak rasa anda boleh hidup senang sangat. Mungkin anda tak menyusahkan orang, tapi nak kata senang sangat pun tak boleh. Okey? Jadi, okey, tengok pada keadaan. Okey, macam saya cakap, financial advisor kebanyakan mencadangkan okey simpanlah 10% daripada gaji anda. Cuba cek balik boleh atau tidak. Okey, kalau kata dah susah sangat tak boleh, saya bagi tips yang paling mudah sebenarnya. Tapi kena start. Sebab benda ni dia melibatkan effort, dia melibatkan usaha. Tak ada jalan senang nak jadi senang. Okey? You nak duit banyak pada masa akan datang, itu bukan mudah sebenarnya. Kalau yang sekarang pun dah tak boleh buat, kecil-kecil tak boleh buat, jangan harap. Okey? Sebab memang betul salah satu financial advisor, salah satu mentor saya tengok bila dia bagi talk cerita pasal duit, dia kata kalau kita waktu duit tengah tak ada ni pun dah tak boleh nak kawal, ada banyak lebih tak boleh nak kawal. Okey? Sebab menyimpan dia melibatkan habit. Kalau habit kita ni boros, ada banyak duit pun tak ada guna. Sebab tetap akan habis. Sebab saya pernah tulis dalam Facebook, kalau anda pernah tengok Facebook saya, berapa banyak pemain bola sepak. Saya peminat bola sepak yang tegar, especially untuk EPL. Saya peminat Liverpool. Okay. In fact, ada dua daripada pemain Liverpool yang pernah saya kenal yang beraksi, yang saya tahu sekarang dalam condition bankrupt atau muflis. Indonesia kita panggil bangkrut. Sebab apa? Sebab dia tak tahu nak kawal duit dia macam mana. Of course atas sebab-sebab peribadi yang lain lah. Okey, cara paling mudah. Okey, disebabkan saya adalah rakyat Malaysia tapi saya bekerja di Indonesia. Okey. Alhamdulillah, rezeki ada, kita boleh simpan duit sikit. Saya ada dompet ketiga. Dompet pertama saya adalah wang Malaysia saja. Kalau saya balik, saya akan gunakan dompet itu untuk digunakan. Kedua, dompet Indonesia. Okey, itu saya akan simpankan duit-duit Indonesia saja, right? Saya ada dompet ketiga. Apa yang ada dalam dompet ketiga? Okey. Dalam dompet ketiga ni akan ada 3 jenis duit. Okey, dekat Indonesia, ini pun saya belajar daripada buku sebenarnya. Bagus cara ni. Saya dah cuba banyak kali, alhamdulillah sebenarnya banyak. Saya akan simpan duit ni. RM20,000. Macam mana saya buat? Apabila saya dapat RM20,000 ni, biasa saya tak akan belanjakan. Saya akan ambil, saya akan simpankan dalam dompet ni. Saya tak pernah usik. Saya usik hanya ada 2 sebab saja. Saya nak kira berapa banyak dan saya nak tukarkan balik duit ini dalam bentuk ringgit Malaysia. RM20,000 ni bila saya balik, kadang-kadang saya tak tukar. Kadang-kadang saya tunggu 2 bulan, kadang-kadang saya tunggu 3 bulan lepas balik saya tukar. Saya pernah tukar duit rupiah ni RM400. Saya kumpul, saya bawa balik, saya tukar. RM400. Ke mana duit tu? Saya simpan ke dalam bank.
Biasanya saya akan tunggu opportunity lah. Kalau ada peluang untuk saya gunakan untuk bisnes, saya akan belanja duit tu untuk buat bisnes. Right? Saya akan belanja buat bisnes. Satu. Kedua, kalau saya jumpa duit ini, pun saya akan simpan. Saya tidak akan gunakan. Saya pantang tengok duit ni. Saya tak boleh guna. Macam mana pun tak boleh guna. RM5. Okay, RM5. Ini saya akan simpan. Dapat tukar pergi mana-mana, akan simpan. Ia menjadikan saya apa? Kejap lagi saya cakap. Apa yang menjadikan saya selepas saya simpan duit macam ni? Ketiga, kalau saya jumpa RM20. Mana-mana kedai saya pergi, kalau saya bayar, saya suka bayar duit RM50. Saya bagi RM50. Tengok apa dia pulang balik. Kalau dia bagi, contoh saya beli barang RM10. Katakan dia pulangkan balik 2 keping RM20. Itu confirm belanja tu jadi RM50. Saya akan simpan ni. Saya tak akan gunakan. Jadi, apa yang berlaku? Saya kekurangan duit untuk belanja. Tapi saya ada duit untuk menyimpan. Ada beza. Ada orang tak ada duit nak menyimpan. Saya tak ada duit nak berbelanja. Pasal apa? Pasal bila saya gunakan method macam ni, duit saya akan mengecil. Duit berbelanja saya akan mengecil. So, saya tak beli. Jadi, bila tengok, duit tak cukup. Jadi, ada hal yang saya tak beli. Okey, tapi terlepas duit RM10 ni. Kenapa duit RM10 terlepas? Pasal itu saya ada terpakai RM5 ni dua. Jadi saya ganti dengan RM10. Macam mana pun saya akan ganti. So dia akan balance up. Okey, saya pernah menyimpan duit-duit ni bila saya tukarkan sekaligus RM20,000, RM5, RM20. Saya pernah menyimpan sampai RM1,200 dalam tempoh yang cukup pendek. Okey. Right. Ini cara paling mudah sebenarnya untuk anda menyimpan kalau anda katakan 10% tak cukup. Kalau anda tak katakan 10%, 10% tak cukup, saya tak boleh nak menyimpan. Cuba cara ni. Worst situation. Okey, saya tak ada gambar ni. Nanti saya balik ke Palembang saya akan tunjukkan. Duit shilling. Saya tak pernah pakai duit shilling. Duit shilling semua saya simpan. Duit shilling Malaysia yang saya simpan, the highest saya pernah bawa pergi dekat bank bernilai RM430. Saya gunakan cash deposit shilling untuk simpan RM430. Saya pun tak tahu berapa lama saya simpan duit tu. Imagine kalau saya gunakan duit tu, ada tak RM430? Tak ada. Right? Imagine kalau saya pakai duit RM20, RM5 dan RM20,000 ni yang saya simpan. Pernah tak saya simpan RM1,200? Takkan pernah. Okay? Of course, sekarang saya ubah cara lah. Ubah cara tu maksudnya saya memang ada simpanan saya sendiri. Maksudnya bila saya terima gaji, saya akan simpan dulu sebahagian. Dan yang kecil-kecil bila saya belanja ni akan keluar, dia akan buat macam ni. Saya akan simpan sikit. Apa saya buat? Ada dua. Sebahagian saya invest dalam bisnes. Sebahagian besar saya invest dalam emas. Why? Kalau saya tak tukar dalam emas, dia akan habis lagi. Yang ada ni pun kadang-kadang saya masih boros. Jangan cerita kalau saya ada lebih banyak. So itu tabiat orang yang boros macam saya. So kalau anda ada masalah dengan keuangan, susah nak menyimpan, cuba cara ni, tips saya ni. You percaya cakap saya. Dan satu lagi saya nak nasihatkan. Satu hal yang saya bersyukur selama saya boros dan tidak pernah menyimpan wang, saya tak pernah kena musibah yang berat-berat. Okay, saya tak pernah kena musibah yang berat-berat. Alhamdulillah. Tapi kalau kena musibah yang berat, memang habis. Saya cakap terang-terang, tahap saya berhutang sebenarnya pernah sampai satu rumah ni saya nak jual. Saya rasa lebih baik saya jual daripada saya serabut kepala mikirkan pasal hutang. Okay, tapi selepas berbincang dengan family, buat macam-macam cara, alhamdulillah, insya-Allah masih boleh diteruskan. Dan saya rasa pengalaman saya ni baik untuk saya mengajar kepada semua orang. Okey, sebenarnya awal waktu saya buat tips-tips kewangan ni, target saya untuk budak-budak sekolah sebenarnya, universiti yang baru keluar. Jangan salah pilih career. Jangan salah pilih career. Sebab dunia sekarang ni makin lama makin mencabar. Bukan senang nak maintain atau nak mengekalkan peluang bekerja di satu tempat. Okey, sangat-sangat susah sebenarnya. Sebab student yang keluar daripada universiti makin lama makin ramai. Okey, orang-orang yang pandai makin lama makin ramai. Jadi kalau kita ni dah tak berapa nak pandai, kena cari ilmu untuk tambahkan. Okey, yang penting
gunakan sebaik mungkin. Saya harap video ini boleh membantu anda. Ada banyak lagi video yang saya akan rakamkan dan dapat berkongsi dengan anda. Juga tulisan blog saya, tulisan Facebook saya akan kongsikan sebanyak mungkin. Tujuan saya cuma nak membantulah, berdasarkan pengalaman apa yang saya alami. Saya harap saya dapat bantu sedikit sebanyak tentang koleksi kewangan yang saya ada. InsyaAllah saya akan detailkan lagi macam mana daripada saya terjerat hutang yang banyak kepada saya habiskan sikit-sikit. Saya habiskan sikit-sikit. Dia memang susah, tapi lebih susah kalau kita tak buat. Okey, Alhamdulillah. Saya ambil masa yang cukup lama. Nanti saya akan ceritakan lebih detail lagi macam mana saya buat. Alright. Untuk ini, saya cuma nak ceritakan kalau dah tak boleh nak saving lah, kalau tak boleh nak simpan. Cubalah cara macam ni. Tengok macam mana. InsyaAllah dia boleh membantu anda. Lebih baik anda ada RM100-200 sebagai permulaan daripada anda tak ada langsung. Okey. Ingat, rakyat Malaysia paling banyak berhutang. Rakyat Malaysia yang paling banyak muflis. Okey, berhati-hati dengan kewangan anda. Okay, saya harapkan benda-benda ini yang saya tunjukkan ini dapat membantu anda di masa akan datang. Okay, jumpa lagi di lain kali. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.